tuan-puan dan mati Allah sekalian, saya sendiri dibesarkan dengan keluarga yang berniaga. Arwah ayah saya dah meninggal 4 tahun yang lepas. Lagi beberapa hari lagi akan tiba tarikh ayah saya meninggal pada 10 Ramadan. Cukup 10 Ramadan ni cukup 4 tahun. Dan perniagaan arwah ayah masih ada sampai hari ini. Antara perniagaannya adalah restoran, kedai makan. Salah satu restoran yang masih kekal sehingga hari ini dah berusia 40 tahun dah. Restoran tu saya umur 39, sebelum saya ada, ayah dah mula buka. Maksudnya restoran tu dah berusia lebih 40 tahun. Bayangkan ya, bagaimana sebuah kedai makan boleh bertahan 40 tahun. Sangat legend. Subhanallah. Saya membesar dengan ayah saya berniaga sampai buka kedai yang ke-6, restoran yang ke-6. Maju, Alhamdulillah. Sebelum maju, mesti dulu jatuh, bangun semua. Jadi saya anak kedua daripada 10 orang adik-beradik. Jadi membesar memang melihat bagaimana struggle ayah. Mak saya guru sains. Mak saya guru fizik. Mak saya merupakan cikgu fizik, bukan ustazah. Ayah saya pun kat ustaz. Tetapi bila sampai tahap perniagaannya sudah pun seimbang, stabil, ayah jarang sekali berada di kedai. Ada lagi dah perniagaan lain. Ayah lebih banyak menumbuhkan masa, arwah ayah banyak menumbuhkan masa kepada ceramah kuliah. Dan saya belajar daripada ayah juga. Kan? Subhanallah. Dan arwah atuk memang seorang penceramah bebas. Orang panggil Ustaz Awajiddin, ada yang panggil Tuan Guru Haji, Tuan Guru Haji Awang, Tok Guru Haji Awang, Ustaz Awajiddin tukul besi. Orang Terengganu mungkin kenal lah. Kenapa arwah Tok Ki saya dipanggil tukul besi? Sebab dia sangat lantang dan berani. Kan, menegur pada saat itu banyak anak malang khurafat dan menegur pemimpin ketika itu. Zaman-zaman tu memang dia seorang yang sangat tegas. Saya kecil pun membesar dengan melihat Tok Ki saya berceramah di khalayak ribuan manusia. Zaman tu ya, 40 tahun yang lepas. Bukan 40 tahun, 30 tahun yang lepas. Saya ingat kalau time dia ceramah waktu petang di rumahnya, penuh orang dalam rumah sampai luar-luar jalan guna speaker tu. Subhanallah. Begitu juga di masjid. Dia ada dijemput masa tu, dia ceramah di Dewan Besar. Jadi itulah pada diri saya ada dua darah yang kuat lah. Darah pendakwah dan juga darah peniaga. Keluarga ayah saya semua kebanyakannya peniaga. Keluarga belah mak pula pendakwah-pendakwah. Jadi dua keluarga ni bergabung. Jadi sebab itu kalau orang tengok saya berniaga hari ni, bukan sebab saya maksudnya dah jadi terkenal berniaga. Saya sebenarnya berniaga daripada awal, daripada zaman belajar lagi. Ketika saya belajar di Kuza, saya dah berniaga. Saya dilantik jadi bendahari dan saya boleh dapat income yang paling banyak sepanjang sejarah bendahari bagi persatuan. Saya jual novel, saya berniaga macam-macam. Saya jual itu, saya jual ni, saya jual apa yang pelajar perlukan. Masa di universiti lagi, saya dah berniaga. Lepas tu pergi sampai Mesir, tak sempat Mesir sebab fokus belajar, tak berniaga di sana. Lepas tu bila start daripada kahwin, masya-Allah, mungkin ada yang tak percaya, saya pernah berniaga di pasar malam. Sebab minat berniaga tu dibesarkan berniaga. Belajar balik pada Mesir, masuk pasar malam, saya jual keropok lekor, saya pergi ke restoran-restoran kenakan keropok lekor. Subhanallah. Habis belajar, saya kata saya tak nak kerja, saya nak berniaga. Maksudnya, mungkin dah 20 perniagaan yang rugi. Daripada 20 perniagaan yang rugi, adalah 1-2 perniagaan yang untung. Masya Allah. Saya pernah jual ayam. Sampai hari ini kalau anak-anak saya tengok ada produk-produk yang elan, dia orang ingat, ni Umi jual dulu, ini Umi jual. Ikut Umi hantar barang pada customer. Ini masa saya dah kerja dekat Jakin. Saya dah kerja sebagai jabatan agama di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Ada orang panggil saya Ustazah Ayam. Ustazah Ayam. Saya senyum je lah, ya, nak ayam ke? So saya jual ayam. Ayam pun jual. Keropok lekor jual, macam-macam jual. Orang panggil Ustazah Ayam. Kadang-kadang orang beli, kita okey je lah. Esok bawa ayam, jual ayam frozen. Subhanallah. Masya Allah, yang Muslim produk kan, jual ayam frozen. Gigih encik suami pergi ambil ayam tu di Kedah, bawa kereta. Pasang aircon habis sejuk, perjalanan 6 jam daripada Seremban ke Kedah, non stop. Masa pergi ada stop lah. Bila balik, sebab kita tak ada lori beku, ambil ayam beku. Gigihnya encik suami, ini bila ni Ustazah, bila?
Bila saya dah start ceramah ni 2017, 2016. Semalam ada jumpa. Saya kenal suami Ustazah. Macam mana kenal? Dulu dia hantar ayam. Masa tu jadi pesyarah. Tapi dua-dua minat berniaga. Tak untung pun jual ayam tu. Tak untung. 2 tahun jual tak untung. Sebab apa tak untung? Atas satu paket tu, untung RM2, RM3 je. Kos pergi ambil kedah, lepas tu kos balik minyak, lepas tu kos simpanan, lepas tu kos hantar. Tapi tuan-puan sekalian, kami belajar apa? Belajar berniaga. Kadang-kadang mak belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan orang. Bagaimana membina sifat sabar dengan kerenah pelanggan. Bagaimana bila pelanggan pulangkan balik. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah tuan-puan sekalian. Tapi tak putus asa. Encik suami ni pergi ambil dekat kedah Kuala Ketil, ambil ayam. Namanya ayam hijrah. Pergi ambil. Lepas tu perjalanan 6 jam non-stop. Tak boleh berhenti sebab kita bukan pergi ambil dengan peti sejuk beku. Tuan-puan sekalian. Ambil dengan kereta je. Buat sejuk habis sejuk. Suami tak boleh berhenti. 12 jam dia bawa kereta. Allahu Akbar, hebat. Sampai je ke rumah, kadang sampai 2 pagi, 3 pagi. Saya dah ready tunggu ke depan pintu. Tolong angkat 500 pek, 400 pek, angkat dalam peti sejuk. Tak muat. Keluarkan semua barang peti sejuk ni. Tak muat lagi. Subhanallah, dalam tong-tong pula. Memang biasa buat kerja tu. Pergi hantar sana, pergi hantar sini. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya rasa lebih 20 perniagaan dicuba. Hampir semuanya, kami tak sebut gagal. Hampir semuanya tak berhasil. Maksudnya kami tak guna istilah gagal, tapi kami guna istilah belajar. Okay, kita nak cuba berniaga apa pula? Okay, berniaga ni pula. Produk kesihatan, produk macam-macam. Masya Allah, Allahu Akbar. Gigih bawa anak-anak ni kan. Masya Allah, kita nak cuba. Sampai satu peringkat saya kata tak apalah bang, kita berhenti sekejap lah cuba. Dah banyak dah kita ni buat pinjaman, rugi. Sekarang ni duk bayar hutang, pinjaman apa semua kan. Sampailah peringkat. Ni yang saya nak share dengan tuan-puan sekalian. Niat kita berniaga. Niat kita berniaga. Allahu Akbar. Okey, saya ada background keluarga berniaga very strong. Bukan berniaga yang ayah memang berjaya, Alhamdulillah. Kemudian gabung dengan ni. Jadi, akhirnya saya tak boleh lari juga daripada berniaga. Maksudnya, sebab memang dah berniaga daripada awal. Bukan sebab glamour baru berniaga. Oh, dah glamour berniaga, jual apa pun laku. Tak, saya dah menempuh kegagalan demi kegagalan, keberengkapan demi keberengkapan, jatuh demi jatuh. Tuan-puan sekalian, sikit lagi saya cerita pengalaman saya berniaga di bumi Australia. Bila suami sambung PhD di Australia, saya bawa 4 orang anak dan mengandung anak yang kelima. Mengandung, kemudian saya terus sampai berapa hari terus cari tapak berniaga. Terus cari tapak berniaga. Saya tanya, oh sini ada pasar orang Melayu berniaga? Ya. Terus booking satu tapak, terus. Saya tak jual apa. Saya buat laksa, saya buat nasi ayam, saya jual sup tulang, saya jual nasi Bukhari, saya jual macam-macam. Masak seorang, kadang suami beli tolong kalau dia tak sibuk. Masak seorang. Untuk berapa orang makan? 300 orang makan. Kadang tempahan pelajar. Dengan anak 4 orang kecil-kecil, dengan mengandung. Kadang-kadang suami tak boleh tolong sebab dia sibuk dengan lab dia. Lepas tu masak, orang tempang untuk 300 orang makan. Masak lauk, masak nasi, bungkus pek. Mula daripada 3 pagi. Maksudnya saya belajar. Dapat untung sikit, tak banyak. Dapat untung sikit. Boleh menampung bayaran pelajaran anak di sekolah. Sebab kita foreigner, semua kena bayar dan sangat mahal. Sewa antara paling mahal di dunia, sewa rumah di Australia. Seminggu $450, menyamai dalam 1,500-1,600 satu minggu. Bayar sewa kena seminggu sekali. Maksudnya dalam 1,500 satu minggu kena ada RM. Setiap minggu bayar sewa seminggu sekali. Sana pun gaji seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Gaji pekerja semua seminggu sekali. Jadi dalam sebulan hampir 5,000. Kami tak boleh cari rumah kecil. Sebab apa kami tak boleh cari rumah kecil? Kami nak cari rumah kecil-kecil je, murah-murah. Tetapi bila kita masuk dengan anak 4 orang, kita wajib ada 3 buah bilik. Satu bilik kita, bilik anak, satu bilik tak boleh lebih daripada 2 orang, tak boleh lebih dari 3 orang sebab anak 4 orang, jadi kena 3 bilik. Bila kena cari rumah 3 bilik, mereka memang akan cek siapa yang didapati. Itu cara negara moden ni, negara maju ni,
Kereta, kami nak cari kereta kecil-kecil, 4 orang budak, sumbat je lah. Tak lulus sebab tempat duduk belakang hanya boleh 3. Kalau dijumpai kita letak 4 anak, memang kena saman. Saman terus $1,000. 3,000 dekat 4,000 Malaysia. Rumah pun, diorang selalu datang inspection. Diorang akan datang cek. Ada pihak agensi kerajaan mereka akan datang cek. Kalau satu bilik lebih daripada 3 orang, kena saman. Saman bukan sikit. Maksudnya mereka memang jaga dari segi hak anak-anak. Maksud ibu bapa memang kena berusaha juga. Beri bilik rumah selesa, kereta yang selesa. Sebab nak pakai seatbelt. Jadi, kami memang out of budget. Anak-anak wajib sekolah. Mereka cek terus. Bila sampai nama anak kita dipanggil terus ke sekolah. Tapi kena bayar. Rumah rumah mahal daripada orang lain. Kereta pula kena ambil yang MPV. Kita memang perlu kereta sebab nak hantar anak sekolah apa. Allowance cukup-cukup bayar sewa rumah. Makan, minum, sekolah anak semua tak ada. Sebab itu saya sangat struggle masa berada di sana berniaga. Sambil jaga anak orang. Upah jaga anak orang. Anak-anak student yang bawa anak kecil saya jaga dalam 2-3 orang. Sambil jaga anak orang, sambil mengandung, sambil anak sendiri pun, sambil masak hampir setiap hari terima tempahan pelajar-pelajar. Pelajar nak makan tengah hari kan. Daripada dia orang makan kat kafe mahal, lepas tu ada orang yang sakit apa masak. Hujung minggu pukul 3 pagi masak, 2 hari masak. Berniaga di pasar. Itulah yang saya buat dalam 2 tahun lebih. Lepas tu suami diuji dengan PhD-nya, tak dapat diteruskan, pulang ke Malaysia. Gigih. Sangat gigih. Waktu yang sama saya aktifkan grup usrah masa tu di Brisbane. Ni, saya bawa kereta pemandu pelancong juga. Kami ada satu van bila ambil orang dekat airport. Saya drive. Ambil orang dekat airport. Hantar. Lepas tu ada pelancong daripada Malaysia nak suruh kita bawa pergi taman-taman. Saya bawa. Kadang suami dekat uni. Mengandung. Melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, hari kedua, hari ketiga lepas bersalin dah hantar anak sendiri dah. Bawa drive kereta dah. Dah masak dah. Kita duduk di negara orang. Kita nak harap siapa? Kita tak ada family. Di sana struggle. Sampai hari yang ke-40, saya bentan. Saya tak boleh jalan. Semua menggigil. Saya tak boleh gerakkan walaupun satu. Sebab apa? Lepas bersalin tak cukup rehat. Dah uruskan anak, dah masak, dah struggle balik. Subhanallah, tak cukup. Masa tu lah ada simpanan sikit, pergi berubat. Dia orang pun ada tukar urut dia orang. Subhanallah, Allahu Akbar. Hidup tidak mudah, tuan-tuan sekalian. Tidak mudah. Cuma kita tidak berkongsi susah. Kita tidak berkongsi susah. Bila balik Malaysia, struggle disambung. Dengan anak-anak, dengan pinjaman. Sebab suami tak habiskan. Kita dah guna dalam 500k ya. Maksudnya duit allowance ke berapa? 250k. Kena bayar balik. Bila balik dalam keadaan tidak selesai PhD, kena bayar balik. 200k ke berapa? Kena bayar balik. Struggle bermula. Malu balik. Suami tak habis. Sambung. Masya Allah. Allahu Akbar. Malu orang tanya gini-gini. Ya, itu ujian. Rasa nak balik pun rasa malu. Semua tak ada tanggung. Lepas tu kena bayar balik pinjaman. Bermula struggle bayar hutang. Bermula struggle sekian. Akhirnya bekerja. Okey. Lepas tu saya sambung pula master. Minta permohonan zakat. Ini cerita bukan lama ni. 4 tahun lepas macam tu. Mungkin hari ni orang nampak, Ustazah macam senang, macam mudah, ramai staff dan sebagainya. Itu yang saya sebut. Orang berniaga, saya baca tak di komen. Ustazah, saya banyak kali berniaga, banyak kali jatuh. Banyak kali bankrupt. Sebelum saya sedikit berjaya pada hari ini, bukan berjaya sangat pun, Alhamdulillah, dapat bayar gaji pekerja itu syukur sangat. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Kerana hasil daripada belajar 20 kali kegagalan. Subhanallah. Sebab itu saya tak suka guna gagal, saya kata belajar. Saya dah belajar 20 bisnes. Jangan sebut saya dah gagal 20 bisnes. Saya dah buat 20 bisnes semua gagal. Saya dah belajar daripada 20 bisnes. Saya kalau nak sebut nak tulis balik, saya rasa lebih daripada 20 bisnes. Kedai macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Pasar malam pun saya masuk. Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, lepas saya masa kita ni kan, dah nak habis. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Menjauhi Islam dalam perniagaan, apa yang saya belajar daripada pengalaman. Kalau orang kata Ustazah tak layak nak bercakap pasal bab berniaga ni, Ustazah tak tahu macam mana perasaan berniaga. Saya insya-Allah saya tahu.
Sampai produk yang malu nak menjual pun saya jual. Tapi tak nak sebut. Kalau tak orang terkejut. Ustazah jual juga benda macam tu? Suami Ustazah jual benda macam tu? Macam tu lah nak cakapnya. Masya Allah. Agak-agak customer lama-lama tu kan lupa lah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang Alhamdulillah perniagaan sekarang melalui galeri Ustazah Asma. Dengan berbagai produk dan kami boleh membayar pekerja lebih kurang dalam 110 orang lah pekerja. 110 orang pekerja ni bukan semua buat kerja bukan buat berniaga. Berniaga lebih kurang dalam 20 orang saja. Selebihnya mereka ni staff ni buat kerja dakwah, buat kerja amal. Dari sudut media, dari sudut penyelidikan, dari sudut menyantuni asnaf fakir miskin, dari sudut buat misi-misi bantuan. Maksudnya enjin kecil tapi besar tanggungan. Faham ya? Ada orang 100 staff, 100 adalah untuk bisnes saja. Tapi kami sekarang tidak. 20 orang untuk bisnes, 80 lebih, 90 orang lagi adalah untuk kerja dakwah. Dan masa ni lah saya mula faham satu perkara, muslimin muslimat. Niat kita berniaga untuk apa? Kalau kita tengok sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf, yang jutawan, bilioner kita tahulah, Saidina Uthman bin Affan dan beberapa orang sahabat Nabi. Mereka ni soalannya subhanallah, tuan-puan sekalian, berniaga sebab jelas sangat tujuan mereka berniaga. Saya nak kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rizki yang halal, rizki yang barakah, untuk menafkahi dirinya supaya tidak meminta-minta. Pertama untuk diri sendiri, supaya tak nak meminta-minta. Dan Nabi sebut yang kedua, iaitu untuk menafkahi keluarganya, untuk keluarganya. Sebab itu hati-hati wanita yang bekerja. Saya selalu ingatkan, kalau anda tak setuju tak apa. Kita bekerja, kita kata sebab nak bantu keluarga. Kalau anda bekerja untuk diri sendiri saja, anda akan penat, anda akan mudah kecewa, lagi susah nak berjaya, hati tak tenang dan lain-lain. Kita keluar bekerja, kita keluar berniaga dan bekerja wanita dengan izin suami, dengan izin ibu ayah. Subhanallah. Dan disebabkan kita keluar bekerja, maka kita penat. Dan urusan mendidik anak-anak telah diserahkan kepada sekolah ataupun tadika. Bila kita penat, mungkin kita tidak boleh nak menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Sebab kita dah penat, masa kita dah banyak dihabiskan di luar rumah. Maka saat inilah muslimin muslimat ada imbal baliknya. Ada imbal balik dengan suami, kan, dengan anak-anak. Apabila kita mengembalikan hasil daripada kita kerja dan berniaga itu kepada keluarga, barulah suami tidak berkira, anak-anak mudah memahami kita. Dan insya-Allah pendidikan anak yang kita serahkan kepada guru, anak itu akan jadi baik. Dan kita hargai pula guru-guru mereka. Kita hargai kawan-kawan anak kita. Kita bukan jadi ibu bapa yang menyusahkan guru. Tolonglah ibu bapa yang menyusahkan guru. Memang wujud ibu bapa menyusahkan guru. Dia nak terbaik untuk anak dia. Dia komplain itu ini macam anak dia tu belajar sekolah private dan anaknya itu memang dibayar guru tu untuk ngajar anak dia je. Tolonglah ibu bapa. Subhanallah. Kita sepatutnya mendidik anak, lagi pasal ilmu agama. Tetapi kita dah serahkan tanggungjawab mendidik dan membentuk akhlak lah, pemikiran anak lah, pengetahuan lah kepada guru. Kita memang kena santuni guru, kena hormat pada guru, kena hargai guru. Ni masuk bulan Ramadan ni, bagi hadiah pada guru. Tak salah pun bagi duit raya pada guru. Tak salah pun kita bagi duit, cikgu ni ada sikit untuk cikgu, terima kasih sangat cikgu. Buat belanja, cikgu buka puasa dengan keluarga. Masya Allah. Memang cikgu mungkin tak memerlukan pun perhargaan daripada kita. Bagi kurma kan, beli kurma Ustazah Asma Harun. Gitu. Masya Allah.